Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulfauzan bin Zahir. Saya akan menerangkan tentang sejarah perkembangan tulisan dalam bahasa Melayu. Yang pertama sekali ialah tulisan Pallava. Tulisan Pallava ini digunakan di kawasan Kepulauan Melayu. Tulisan ini berasal dari India dan dibawa oleh orang Hindu. Tulisan ini menerima banyak pengaruh daripada bahasa Sanskrit. Seterusnya, tulisan ini merupakan tulisan yang pertama dalam penulisan bahasa Melayu kuno. Seterusnya, penyebaran tulisan ini hanya terhad kepada golongan istana sahaja. Penyebaran tulisan ini tidak diperkembangkan secara meluas kerana tiada kemudahan asas untuk mengajar banyak orang. Seterusnya ialah tulisan Kawi. Tulisan Kawi merupakan sistem tulisan terawal yang telah digunakan sejak abad ke-8 Masihi di Kepulauan Melayu. Tulisan Kawi berasal daripada huruf Venki, iaitu huruf masyarakat Pallava. Seterusnya, tulisan ini ditulis oleh orang-orang Melayu kuno di atas kulit-kulit kayu, daun-daun lontar, kepingan-kepingan logam serta pada batu yang telah menjadi batu bersurat pada hari ini. Akhir sekali, terdapat penemuan batu nisan yang memaparkan penggunaan tulisan Kawi dan Jawi yang menjadi bukti peralihan era tulisan orang Melayu kepada tulisan Jawi. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang tulisan Jawi. Tulisan Jawi ini juga dikenali sebagai tulisan Melayu bahasa Arab. Tulisan ini biasanya digunakan dalam teks Islam, bidang keagamaan dan dalam pendidikan agama. Tulisan ini digunakan serentak bermulanya era zaman tulisan Kawi. Tulisan Jawi akan ditulis dari kiri ke kanan. Tulisan ini menjadi faktor utama pemangkin kebangkitan bahasa Melayu di serantau sejajar penyebaran agama Islam. Akhir sekali, kemunculan tulisan Jawi terbukti daripada penemuan batu bersurat yang bertulisan Jawi di Terengganu. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang tulisan Zakbar. Tulisan Zakbar merupakan sistem tulisan yang pertama yang menggunakan bahasa Melayu. Sistem tulisan ini disusun oleh orang berbangsa Melayu iaitu Zainal Abidin Ahmad atau dikenali sebagai Zakbar. Tulisan ini banyak digunakan dalam pelbagai bidang termasuklah pendidikan dan penulisan. Selain itu, Sistem tulisan ini menyebabkan ketidakseragaman dalam penulisan. Akhir sekali, tulisan ini merupakan sistem tulisan ejaan Rumi yang terkenal sebelum kewujudan sistem ejaan yang baharu. Di samping itu, saya akan menerangkan tentang tulisan Rumi Kongres. Tulisan Rumi Kongres merupakan hasil daripada salah satu sidang di bawah Jawatankuasa Ejaan dan Bunyi Bahasa Melayu. Seterusnya, peraturan dalam tulisan ini tidak menggunakan sistem fonetik tetapi menggunakan fonologi. Selain itu, sistem ejaan ini bertujuan untuk memudahkan dan membuatkan bahasa Melayu lebih konsisten dan mudah untuk difahami. Seterusnya, penulisan huruf besar dalam sistem ejaan ini tidak digunakan secara rasmi walaupun sama dengan ejaan yang baik. Terdapat 4 dasar pengejaan bahasa Melayu dengan Rumi. 4 dasar pengejaan bahasa Melayu dengan Rumi ialah: yang pertama, ejaan di Malaysia dan Indonesia mestilah diseragamkan. Yang kedua, penggunaan peraturan hendaklah mudah dengan cara sistem fonologi.
Yang ketiga, pengejaan hendaklah sekata mengikut kaedah yang sama dan seragam. Dan yang terakhir, kata-kata daripada bahasa asing hendaklah dieja mengikut hukum dan sistem fonologi Melayu. Akhir sekali, saya akan menerangkan tentang pedoman ejaan Rumi bahasa Melayu. Sistem ejaan Rumi bahasa Melayu telah muncul setelah tamatnya konfrontasi Malaysia-Indonesia. Sistem ejaan ini dihasilkan pada 16 Ogos 1972. Sistem ejaan ini masih digunakan sehingga kini. Akhir sekali, terdapat 18 pola kelarasan vokal dalam sistem ejaan Rumi bahasa Melayu. Seterusnya kita beralih kepada topik yang kedua, iaitu sejarah perkembangan bahasa Melayu pra-merdeka dan pasca merdeka. Yang pertama ialah peranan pejabat karang mengarang. Pejabat karang mengarang ditubuhkan pada tahun 1942 di MPSI dan pengasasnya ialah O.T. Duset, dan peranannya ialah mengeluarkan buku khususnya kepada sekolah-sekolah Melayu, menerbitkan jurnal bergambar, mengeluarkan bahan bacaan untuk orang Melayu dan mengadakan perpustakaan bergerak ke kawasan luar bahasa. Ialah Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa, ditubuhkan pada tahun 1888 di Johor Bahru, Johor, dan pengasas kepada Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa ialah Datuk Seri Amar Diraj Abdul Rahman Andak dan Datuk Muhammad Ibrahim Munshi. Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa berperanan untuk memelihara ejaan Jawi, mencipta perkataan baharu, menyeragamkan ejaan dan menyediakan daftar kata. Seterusnya ialah Angkatan Sastrawan 50 atau lebih dikenali sebagai Asas 50. Asas 50 ditubuhkan pada 6 Ogos 1950 dan ianya dibentuk oleh satu angkatan penulis generasi muda seperti Tongkat Waran, Chris Mas, A. Samad Ismail dan Masuri S.N. Ashraf. Asas 50 berperanan bagi mengembangkan bahasa dan kesusasteraan Melayu, memajukan pendidikan orang Melayu, perjuangan orang Melayu mencapai kemerdekaan dan meningkatkan aspek ejaan dan peristilahan dalam bahasa Melayu. Yang keempat pula ialah bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam sistem pendidikan kebangsaan kecuali di sekolah jenis kebangsaan. Dan bahasa Melayu merupakan mata pelajaran wajib di setiap sekolah dan institut pendidikan. Antara laporan dan akta-akta yang berkaitan dengan pelaksanaan bahasa Melayu, yang pertamanya ialah Laporan Barnes 1951. Jadi laporan ini diketuai oleh L.J. Barnes. Laporan ini bertujuan bagi mengkaji dan memperbaiki pendidikan bagi orang Melayu. Jadi terdapat dua cadangan yang dicadangkan di dalam laporan ini. Yang pertamanya ialah laporan ini mencadangkan sekolah vernacular yang menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar dihapuskan. Dan yang keduanya pula mencadangkan agar sekolah vernacular digantikan dengan sekolah dwibahasa yang menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Kedua pula ialah laporan Fan Wu. Laporan ini ditubuhkan oleh Dr. W.P. Fan dan Dr. Wu De Yao. Jadi di dalam laporan ini menjelaskan bahawa orang Cina yang menentang sebarang usaha penurunan taraf bahasa Cina ke peringkat lebih rendah. Jadi laporan ini juga mencuba untuk memperkasakan sekolah-sekolah vokasional dan menyediakan buku teks yang ditulis dalam bahasa Cina. Jadi laporan ini mencadangkan supaya menghapuskan pengaruh politik serta campur tangan masyarakat dalam pentadbiran. Tiga pula ialah Ordinan Pelajaran. Ordinan Pelajaran ditubuhkan oleh Kerajaan British dan Ordinan Pelajaran ditubuhkan untuk mengkaji laporan Fan Wu dan laporan Barnes untuk mendapatkan jalan penyelesaian yang baik. Dengan adanya Ordinan Pelajaran, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dikuatkuasakan di sekolah-sekolah Cina dan Tamil. Yang kedua, sekolah jenis kebangsaan yang di mana bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dikekalkan. Yang ketiga, pendidikan agama diadakan pada waktu persekolahan untuk murid-murid yang beragama Islam.
Dan yang keempat, sekolah-sekolah vokasional dikembangkan ialah Laporan Razak atau lebih dikenali sebagai Penyata Razak 1956. Laporan ini dipengerusi oleh Datuk Abdul Razak Husin. Tujuan laporan ini ditubuhkan untuk mengkaji ordinan pelajaran dan membuat penambahbaikan. Matlamat utama Laporan Razak ialah untuk membentuk satu sistem pendidikan kebangsaan di Malaysia. Oleh itu terdapat 17 cadangan yang dikemukakan dengan berpandukan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar bahasa Melayu moden. Bahasa Melayu moden mula digunakan pada abad ke-19 hingga ke hari ini. Zaman bahasa Melayu moden bermula pada zaman Abdullah Munshi, dan bahasa Melayu moden merupakan bahasa Melayu yang tingkat yang ketiga dalam perkembangan bahasa Melayu, iaitu selepas bahasa Melayu kuno dan juga bahasa Melayu klasik. Terusnya kita beralih kepada peranan Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka ditubuhkan pada 22 Jun 1956 dan ianya berperanan untuk memperkembangkan bakat-bakat sastera dalam kalangan rakyat Malaysia, khususnya dalam bahasa Melayu. Yang keduanya, membakukan ejaan dan sebutan bahasa Melayu. Dan yang ketiga, membentuk istilah-istilah yang sesuai dalam bahasa Melayu. Dan topik yang terakhir iaitu kerjasama serantau dan pengantarabangsaan. Kerjasama serantau ditubuhkan bagi memartabatkan bahasa Melayu. Antara agensi yang menjalinkan kerjasama serantau ialah Majlis Sastera Asia Tenggara, MASTERA. Yang keduanya ialah Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu, MABM. Yang ketiga ialah Majlis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia, MABIM. Dan yang keempat ialah Jaringan Pustaka dan Forum Kerjasama Penerbitan Serantau, FORCAPS. Jadi dalam penantarabangsaan bahasa Melayu kita dapat melihatnya melalui penggunaan bahasa Melayu dan perkembangan bahasa Melayu di Belanda, iaitu di Universiti Leiden. Yang kedua, di bahasa Melayu di Amerika Syarikat. Yang ketiga, bahasa Melayu digunakan di Jerman. Yang keempat, bahasa Melayu di Perancis. Yang kelima, bahasa Melayu di Australia. Yang keenam, bahasa Melayu di Jepun. Dan yang ketujuh, bahasa Melayu di China. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, nama saya Muhammad Syamil Aiman dan kali ini saya akan menerangkan tentang cabaran dan masa depan bahasa Melayu. Walaupun bahasa Melayu tergolong dalam keluarga besar Austronesia, kini ia menghadapi pelbagai cabaran yang sengit dalam memastikan penggunaan bahasa Melayu masih lagi dipertuturkan dalam masyarakat. Cabaran ini terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama, cabaran bahasa Melayu di Malaysia, dan yang kedua, cabaran bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Baiklah, saya akan menerangkan tentang cabaran yang pertama, iaitu cabaran bahasa Melayu di Malaysia. Cabaran tersebut timbul di Malaysia kerana terdapat segelintir masyarakat yang memberi tanggapan bahawa bahasa Melayu hanyalah bahasa untuk orang Melayu. Ini menimbulkan perspektif kepada kaum yang bukan Melayu untuk menjadikan bahasa mereka sebagai bahasa rasmi di Malaysia. Selain itu, cabaran bahasa Melayu juga boleh terjadi apabila kerajaan mula mengutamakan bahasa Inggeris iaitu bahasa Inggeris, iaitu dengan membenarkan bahasa Inggeris digunapakai sebagai bahasa penghantar di Institut Pengajian Tinggi Awam ataupun digelar sebagai IPTA bagi bidang sains dan teknologi selepas pelaksanaan Akta Pendidikan dan IPTS 1996 diluluskan. Cabaran seterusnya iaitu apabila bahasa Melayu ini selalu dipertuturkan bersama-sama dengan bahasa lain dalam komunikasi seharian masyarakat kini. Sikap penutur yang malu atau tiada kesungguhan lebih menyukarkan usaha untuk memartabatkan bahasa kebangsaan ini. Selain itu, kebanyakan alat dan aplikasi teknologi maklumat menggunakan bahasa Inggeris. Jadi, pada zaman teknologi kini, teknologi telah menguasai masyarakat kita dan penggunaan bahasa ini lebih dipengaruhi apabila banyak teknologi menggunakan bahasa Inggeris berbanding bahasa kebangsaan. Jadi, kebiasaan masyarakat menggunakan bahasa Inggeris itu lebih kerap berbanding menggunakan bahasa Melayu dalam pertuturan mereka seharian. Pada poin yang terakhir, cabaran terakhir
untuk memantapkan bahasa Melayu di Malaysia ini adalah apabila ibu bapa atau keluarga yang tidak memberikan semangat dan tunjuk ajar kepada anak-anak dalam penggunaan bahasa kebangsaan yang betul. Penggunaan bahasa yang betul seperti penyusunan ayat, kosakata dan sebutan yang sering digunakan oleh masyarakat. Baiklah, kini saya akan menerangkan tentang cabaran di peringkat antarabangsa. Di peringkat antarabangsa ini, bahasa Melayu tidak mempunyai sokongan sumber dari segi geografi dan penggunaannya untuk memastikan pengaruhnya tetap dan terus meluas seperti bahasa dari negara-negara besar yang terus membekalkan sumber kepada industri dunia. Seterusnya iaitu bahasa Melayu digunakan dengan cara yang salah seperti menggunakan singkatan dalam perkataan. Sebagaimana yang kita boleh lihat di media-media sosial yang tersebar luas apabila masyarakat kini yang menggunakan bahasa secara singkat dan tidak benar. Kesan kemajuan global telah mengubah cara hidup yang lama dan dianggarkan bahawa 80% tapak jejaring yang wujud adalah dalam bahasa Inggeris. Setengah pihak menganggap bahasa Melayu sebagai bahasa yang low class dan menyebabkan mereka tidak mahu menuturkannya di tempat awam. Jadi masyarakat kita sendiri malu untuk berbahasa Melayu di negara luar kerana dianggap low class. Dan akhir sekali iaitu masalah bahasa lucah juga menjadi isu yang menyumbang kepada pencemaran bahasa Melayu dan menjadikan imej bahasa Melayu ini buruk di mata dunia. Baiklah, akhir sekali saya akan menerangkan tentang masa depan bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini boleh dijadikan sebagai bahasa perdagangan, wahana untuk berkomunikasi dan interaksi untuk urusan jual beli. Seterusnya, penetapan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan tetapi menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Yang poin ketiga, melaksanakan bahasa Melayu sebagai pertuturan dalam urusan rasmi negara, antarabangsa dan sebagainya. Dan akhir sekali, melaksanakan dalam urusan perniagaan dan dalam peluang kerjaya.